الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita merafakkan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama-sama kita bertemu pada saat dan waktu yang telah pun ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pada pagi yang mulia ini kita semua akan mendapat sesuatu untuk bersama-sama kita menjadikan dia ialah satu bekalan untuk kita mengaplikasikan apa yang kita peroleh itu untuk manfaat kita di dunia dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah sekalian, dalam qasidah yang telah pun diungkapkan tadi oleh anak-anak kita, ada satu ungkapan, anta ba'dallahi mu'tamadi, engkau selepas Allah ialah yang kami iktimadkan. Engkau selepas Allah ialah yang menjadi tempat kami bergaut, tempat kami berpegang. Engkau selepas Allah ialah tempat kami beriktimad, tempat kami bersandar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW ialah merupakan insan disebut insan agung. Tidak ada satu orang yang dapat kita ungkapkan dan kita letakkan gelaran yang sebegitu rupa melainkan hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nabi seorang insan, tapi insan agung. Berpandukan kepada ayat yang Tuhan sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan sebut dalam satu ayat yang mengandungi pujian Allah kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat yang Tuhan sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh engkau berada di atas akhlak yang begitu agung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita pula menyebut
innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, hanya sahaja aku diutuskan ialah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maknanya Nabi SAW diutuskan ialah untuk menyempurnakan satu gagasan yang disebut akhlak. Dalam sebuah hadis dan yang dapat dipahami, Islam ni seumpama seperti satu bangunan yang sangat sempurna, yang sangat cantik dan indah. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada seketul bata lagi yang masih belum diletakkan. Maka Nabi kata, akulah bata tersebut. Maknanya Nabi SAW datang ialah untuk menyempurnakan satu binaan, satu gagasan yang sangat hebat, iaitu gagasan berakhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mempelajari akhlak ialah merupakan suatu yang wajib. Kalau kita tengok para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka telah pun dibina oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun pembinaan akhlak, iaitu pada saat mereka di Makkah Al-Mukarramah, mereka dibina sendiri oleh tangan Nabi SAW akhlak mereka, sehingga akhlak mereka menjadi akhlak yang terhebat dalam sejarah manusia. Generasi sahabat ialah generasi yang terhebat dalam sejarah tamadunan, sejarah ketamadunan kemanusiaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhlak sempurna bila mana hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dijalin dengan sebegitu baik sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan aku hendak manusia dan jin mengenalku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila manusia dan jin kenal aku, maka mereka akan mengabdi diri kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah bentuk hubungan antara manusia dan Tuhannya, iaitu menjalin hubungan mesra di antara kita sebagai hamba kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita kenal, maka kita akan cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan sebut, tidak aku cipta jin dan manusia melainkan aku nak jin dan manusia mengenalku. Itu tafsir daripada Ibnu Abbas. Liya'budun maknanya liya'rifun. Aku nak manusia kenalku, kenal siapa aku. Siapa Tuhan suruh kenal dulu? Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kenal dulu, sebab kenal itu ialah jalan yang menyebabkan timbul rasa cinta. Jadi bila terjalin hubungan di antara hamba dan Allah itu cinta, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka cinta itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan menarik
akan menjadi satu yang menarik, saling menarik di antara kita dan Tuhan. Itulah narasi yang Tuhan sebut dalam Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Jadi tuan-tuan, maka bila mana terjalin hubungan di antara kita dan Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka cinta ni pelik. Cinta sangat luar biasa. Cinta hanya tahu memberi sahaja. Kalau kita bercinta, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang mencinta ni dia bukan mau balasan. Balasan hanya, orang bercinta dia bukan nak balasan daripada yang dia cinta. Orang bercinta hanya nak memberi sahaja. Itu cinta. Maka sebab itu ikhlas yang paling tinggi ialah bila mana seseorang itu dia mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak perlu lagi kepada balasan syurga dan pahala. Musallallahu alaihi Muhammad. No? Dia tahap-tahap ikhlas ni banyak. Tahap pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita beramal, kita nak habuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak habuan, iaitu haban dunia. Sebagai contoh, kita sembahyang sunat duha. Pasal apa yang orang berebut sembahyang duha? Sebab orang nak murah rezeki. Jadi nak murah rezeki ialah merupakan suatu tanda ikhlas seseorang. Sebab rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita melakukan sembahyang sunat duha. Jadi bila mana kita beramal sembahyang sunat duha sebab nak rezeki dimurahkan, untuk nak rezeki kita dimurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlaslah tu. Tapi itulah ikhlas yang duduk di tahap yang paling bawah sekali. Dia masih nak balasan. Sehingga tahap yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak berfikir dah dia nak balasan dunia. Dia hanya nak satu balasan sahaja, iaitu di akhirat nanti, iaitu syurga. Pun ikhlas juga, sebab Allah menyediakan balasan syurga untuk orang yang beramal dan beramal kerananya. Allah pun janji, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan orang yang berbuat baik kepada dia. Allah pasti akan balas. Tuan-tuan, sehinggalah ke tahap yang paling tinggi sekali seseorang beramal. Tahap yang paling tinggi sekali, tujuan beramal bukan lagi ialah untuk balasan dunia atau balasan akhirat, tapi tujuan daripada ibadahnya ialah untuk mendapat yang dia cinta, iaitu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cinta. Seseorang yang sampai ke tahap yang tertinggi itu, tuan-tuan, ketika itu dia hanya ingin memberi saja. Dia tak peduli dah syurga ke apakah yang dia nak, dia hanya nak mengabdi diri sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu. Ketika itu dia berpenat lelah, dia tak rasa letih. Sallallahu Muhammad. Ketika itu beribadah ialah syurga dia. Jadi hamba kepada Allah itu ialah syurga dia. Sebab itu kata orang tasawuf, ma'rifatullahi jannatul arifin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengenal Allah itu ialah syurga kepada orang-orang yang kenal Tuhan. Tuan-tuan, itulah matlamat perjalanan kita.
Matlamat hidup kita ialah untuk mencapai cinta yang tertinggi dan hidup kita sampai kita karam dan fana dalam cinta. Tuan-tuan, orang ni bila sampai kepada tahap tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah tahap kehambaan yang paling tinggi sekali. Itulah tahap kehambaan yang paling tinggi sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana orang mencinta, tuan-tuan, dia hanya nak mempersembahkan terbaik untuk yang dia kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia hanya nak memperhatikan apa yang dia buat, dia mendapat kesukaan daripada kekasihnya. Ataupun kalau bahasanya, apa dia buat, dia mendapat keredaan Allah. Tu yang orang duk tanya, dan orang menjawab, apa tujuan ente hidup atas muka dunia? Apa tujuan ente hidup atas muka dunia? Sering jawapan yang beri untuk mencari keredaan Allah. Faham ke tak? Untuk mencari keredaan Allah. Bila mana kita bercinta, kita nak buat apa yang kalau kita buat kekasih kita cinta kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kita buat, kita mendapat balasan cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang mencinta, tuan-tuan, dia sanggup berkorban segala-galanya demi cinta. Tuan-tuan, maka sebab itu generasi sahabat telah memperoleh satu ketinggian cinta yang terhebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada pencapaian yang pernah dicapai, melainkan telah dicapai semuanya oleh generasi sahabat. Maka sebab itu gelaran untuk sahabat ialah radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi Muhammad. Radhiyallahu anhu ni ialah gelaran yang Tuhan bagi hanya di syurga. Tetapi generasi sahabat telah mendapat gelaran tersebut di dunia ni. Maknanya mereka telah mendapat keredaan Allah. Sebab itu kata guru kami, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita kalau dah mendapat keredaan Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita hidup pun tak apa, kita mati pun tak apa. Nak cari tu, nak cari satu kedudukan kita mendapat keredaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tidak ada orang yang mendapat keredaan Allah melainkan dia ialah orang yang selalu meredai semua ketentuan dan takdir Allah kepada dia. Sehingga Tuhan marah sangat kepada orang yang tak puas hati dan redha dengan takdir dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis qudsi Tuhan sebut, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang tak meredai dengan takdirku dan tidak sabar di atas ujianku, maka kata Allah, falyakhruj min tahti samai, dia hendaklah keluar daripada bawah langitku, wal yatlub rabban siwai, dan dia hendaklah mencari Tuhan selain daripada aku. Tuan-tuan, maknanya Tuhan sangat murka kepada orang yang tak redha dengan takdir Allah, dengan takdir dia. Sampai dia suruh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tak puas hati dengan takdir dia, dia mempertikaikan ketentuan dia, keluar daripada bawah langit dia. Nak pergi ke mana, tuan-tuan? Boleh tak keluar daripada bawah langit Tuhan? Tak boleh. Tak mana kita pergi, kita tetap duduk di bawah langit dia. Wal yakhruj min tahti samai, Allahumma salli, wal yatlub rabban siwai, dan cari Tuhan selain daripada aku. Bolehkah? Bolehkah kita cari Tuhan selain daripada dia? Tak boleh. Macam mana kalau kita cari Tuhan selain daripada dia? Cari Tuhan selain dia berarti kita mensyirikkan dia. Sallallahu alaihi wasallam.
Bolehkah kita mensyirikkan Allah? Tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh kita mensyirikkan Tuhan. Apa makna dia? Kita terpaksa akur juga untuk merelakan kita redha dengan takdir dan terima dia sebagai Tuhan kita. Itu kesimpulannya. Maknanya kita tidak ada pilihan, melainkan kita hanya ada satu pilihan saja, iaitu mengenal dan mencintai Tuhan. Sebab itu tuan-tuan, sebab itulah jalan kekasih. Jalan untuk menjadi kekasih tak ada. Itulah jalannya. Sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan dapati sunnah Allah itu bertukar. Jalannya hanya satu sahaja. Itu jalannya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tidak ada kekasih Tuhan yang tak melalui jalan ini. Semakin terkasih, semakin banyak ujian. Maka sebab itu Nabi sebut asyadul bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling banyak menerima ujian dan bala daripada Allah ialah al-anbiya, iaitu golongan nabi-nabi alaihimus salatu wassalam, thumma al-amsal fal-amsal. Kemudian siapa yang seperti mereka, kemudian siapa yang seperti mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu sunnatullah. Siapa Tuhan memperbuat jalan untuk menjadi kekasih ialah jalannya ujian, sebab dia Tuhan. Sebab dia Tuhan. Bila dia Tuhan, kita tak boleh mempertikaikan segala-gala ketentuannya. Ikut suka dia. Dia Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tengok banyak kesamaan di antara seorang hamba dengan Allah seperti seorang murid dengan guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau satu orang murid reti macam mana dia sepatut dengan gurunya, maka sepertilah hubungan dia dengan Tuhannya. Tuan-tuan, tidak ada narasi yang paling, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang paling hampir mempraktikkan bagaimana hubungan sepatutnya seorang murid dengan guru, melainkan narasi sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak akan sempurna iman kita sehingga kita mengasihi Nabi melebihi segala-galanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia kasih kepada aku lebih dia kasih kepada ibunya, ayahnya, anaknya dan manusia keseluruhannya. Tuan-tuan, nasi sahabat telah mempraktik dan mengaplikasikan sebenar-benarnya rasa kasih kepada Nabi SAW, sehingga mereka kasih pada Nabi melebihi mereka kasih pada diri mereka sendiri. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, ya Rasulullah, saya kasih pada engkau Rasulullah lebih daripada saya kasih pada diri saya sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar lah yang paling
Mempraktikkan makna tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kasih para sahabat Nabi dengan Nabi tersangat hebat, sehingga mereka tak boleh langsung berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tuan-tuan, mereka tak pernah meninggalkan salat berjamaah, kerana itulah tempat mereka melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kalau mereka tidak melihat Nabi pada waktu mereka patut melihat Nabi, mereka sakit, jatuh sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh kita bayangkan tuan-tuan, Nabi patut mereka tengok lah, tapi mereka tak tengok. Tuan-tuan, 5 hari sekali itu paling kurang. Mereka tak cukup 5 kali sehari, lebih pada tu. Patut mereka tengok, mereka tak tengok. Patut mereka jumpa, mereka tak jumpa. Tuan-tuan, demam. Satu masa seorang sahabat Nabi bernama Thawban, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi semayang, habis Nabi beralih, macam saya tengok atau beralih pada tuan-tuan. Nabi SAW orang yang sangat hebat dan sangat memberi keprihatinan pada sahabatnya, seperti seorang guru dalam aliran tasawuf yang memberi perhatian yang berlebih pada para muridnya. Dalam aliran tasawuf ni, guru dia punya tahu hal keadaan murid dia, sekalipun murid itu tercucuk, sekalipun muridnya tercucuk duri pun dia tahu. Ni guru dalam tasawuf, dalam aliran tariqat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya setiap orang murid tak boleh menyembunyikan hal ataupun ahwal hatinya dengan gurunya. Sebab itu dalam tasawuf dia ada hadiah Fatihah kepada guru. Kita ambil tariqat Ja'fariyah, kita ambil tariqat Ahmadiyah, tuan-tuan, kita akan hadiah Fatihah. Sampailah Fatihah itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menghubungkan di antara murid dan guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka ahwal murid tak boleh sembunyi. Tok guru mesti tahu. Sebagai contoh, ada satu ulama namanya Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Satu hari Imam Sya'rani ini waktu dia belajar di bawah asuhan gurunya yang bernama Al-Imam Al-Khawwas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata gurunya Al-Imam Al-Khawwas, esok lepas subuh kamu turun rumah, kamu cari orang yang paling lekeh sekali, lepas tu kamu cium tangan dia. Bila guru suruh, tuan-tuan, ada orang salah faham. Tok guru suruh mayang duha 4 rakaat sehari, tiap hari 4 rakaat mayang duha. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak buat. Bila dia tak buat, orang tanya, pasal apa hang tak buat? Kawan tanya, pasal apa tak buat? Kan tok guru suruh. Dia kata, sagi kalau ana buat, ana jadi riak pula, ana jadi tak ikhlas pula, sebab ana buat kerana tok guru. Lu nak kata apa macam tu? Tok guru suruh mayang duha sehari 4 rakaat, setiap hari 4 rakaat, dia tak buat. Dia kata, ana bukan apa kalau ana buat, sagi ana buat kerana tok guru pula, tak ikhlas. Betul lah jawapannya tu? Tak betul. Sebab orang yang patuh pada guru berarti patuh kepada Allah. Orang yang patuh pada arahan guru, dia ialah orang yang patuh pada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Berpandukan pada hadis, isma'u wa ati'u. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berpandukan kepada hadis,
Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ta'alah kamu kepada Allah, ta'alah kamu pada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Guru ialah pimpinan kita. Selama mana dia tak menyuruh pada maksiat, bila mana dia telah menyuruh pada maksiat, la sam'a wa la ta'ata fi maqsadil khaliq. Tak boleh taat kepada dia pada perkara yang disebut maksiat kepada Allah, tak boleh. Mengaji tak habis tu kalau macam tu. Akhirnya Tok Guru dia kata, hang turun rumah lepas subuh, hang cari orang yang paling lekeh sekali, lepas tu hang bagi salam kat dia, hang cium tangan dia. Maka Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala ikut arahan guru, turun di negeri Mesir, cari. Lepas seorang Mesir ni, ada Sayyidina Muhammad, tak macam negara kita. Banyak nampak orang lekeh-lekeh. Dia pun datang seorang. Dia cari hak paling lekeh sekali. Mana dia tapih lah, lepas tapih, select. Akhir dia dalam jumpa berpuluh-puluh tu, dia jumpa satu orang, dia kata hak ni paling lekeh sekali ni. Akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pun pilah pada orang yang dia kata hak paling lekeh ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mau tu jawab, dia suar tangan, orang tu suar tangan, dia nak cium. Ketika nak cium tu lah orang tu tanya, hang tahu mana? Kata aku paling lekeh. Tu faham kan? Nak cium dah tu, kawan tu pergi tanya, hang tahu mana aku paling lekeh? Terkejutlah tuan-tuan. Akhirnya masalah Sayyidina Muhammad, dia pun oleh kerana Tok Guru suruh ni, dia cium juga, cium lari balik terus. Sampai di tempat Tok Guru tanya, jumpa paling lekeh? Jumpa Tok Guru. Lepas tu cium tangan dah Tok Guru. Ada yang pelik? Ada pelik Tok Guru. Apa pelik? Waktu nak cium tangan dia tanya saya, hang tahu mana aku paling lekeh? Mana tuan-tuan? Dia tahu lah hati perut. Dia tahu apa dalam hati. Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Hang tahu siapa hang nak cium tangan tu? Tak tahu Tok Guru. Abdal. Wali Abdal. Maknanya Tok Guru kata, hang tahu apa yang aku nak, hang tahu apa yang ilmu aku nak bagi ke hang? Tak tahu Tok Guru. Jangan hukum orang lekeh pada zahir. Jangan hukum orang lekeh pada zahir. Itulah guru yang panggil guru mursyid. Guru mursyid tak boleh tipu. Dia tahu hati kita. No? Sampai ibarat kalau anak murid tercucuk duri sekalipun dia tahu apa masalah murid. Satu orang Tok Guru, satu orang murid, dia bangun malam, dia tak ada rasa, tak ada sense. Akhirnya dia kata, pasal apa hari ni bangkit tak rasa apa? Kalau ibarat tubuh ni kebah, tak rasa. Dia kata, iblis syaitan dah ni punya pasal. Akhirnya dia kata nak pergi jumpa Tok Guru, nak pergi tanya sebab pasal apa ni. Sebelum dia pergi, iblis sampai dulu kata Tok Guru. Kata iblis, lagi anak murid hamil Tok Guru, dia akan report ke hang masalah dia sembahyang, dia tak ada rasa apa semalam pada qiyam dia. Kata iblis pada Tok Guru, masalah Sayyidina Muhammad waktu demai nak mengadu ke hang lagi Tok Guru, dia akan salahkan aku. Kata iblis, sebenarnya bukan salah aku, salah dia. Tuan-tuan, anak murid pemain Tok Guru semalam heranlah, bangkit tak rasa apa. Setiap malam bangun rasa meramu, air mata menangis, halawah sedap bangkit malam.
tapi tak ada rasa. Salah sama. Tok Guru kata kat dia, hang anda ambil dunia kot. Tak ada Tok Guru, tak ada. Ada. Mesti ada hang ambil apa dunia ni. Tak ada Tok Guru. Ada. Cuba hang fikir sah. Ada hang ambil tu. Oh, ada Tok Guru. Hang ambil apa? Saya nak jahit baju saya koyak. Baju saya koyak. Jadi saya pun pinjamlah jarum dekat kawan saya. Allah sama. Tapi saya tak sempat lagi nak jahit. Kata Tok Guru, hatu yang ambil. Ambil besar jarum je. Salah Sayyidina Muhammad. Kata Tok Guru, hang nak tahu tak? Dunia ini ialah bintu iblis. Dunia ialah anak perempuan iblis. Kalau seorang tu dia ambil dunia ni ibarat anak perempuan iblis. Kalau seorang tu menikah dengan satu orang perempuan, pak mentua ada mai dalam rumah dia. Saya tanya lagi sekali. Kalau seorang tu menikah dengan satu orang perempuan, salah senam, pak mentua dia, maknanya ayah perempuan tu main rumah kita tak? Itulah. Dah menikah dengan anak perempuan dia, iblis mai, syaitan mai. Tuhan tak boleh, bukan salah dia. Hang punya pasal, hang yang tarik dia mai. Nampak tak? Tu guru mursyid. Guru mursyid ni dia doktor pakar. Dia boleh mengubat hati murid seperti mana doktor tabib zahir merawat penyakit zahir. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, akhlak ialah satu pemindahan. Akhlak guru kepada murid. Sebab tu dulu kalau orang mengaji, alim, orang tanya, Tok Guru dia siapa? Dulu lah tak ada pengajian moden ni. Orang tanya mengaji mana? UKM. Mengaji mana? UITM. Mengaji mana? Azhar. Mengaji mana? UIA. Dulu orang tak tanya mengaji mana, dia orang tanya Tok Guru dia siapa. Sebab dia ialah bayangan Tok Guru dia. Ilmu dia, akhlak dia ialah yang diwariskan daripada gurunya. Sebab itu kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ialah pewaris Nabi. Maknanya satu orang ulama dia mewariskan ilmu daripada gurunya. Seorang ulama, gurunya akan mewariskan daripada gurunya sampainya kepada warisan itu kepada Nabi SAW. Dia ialah satu warisan. Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Jadi akhlak takwa ialah satu pewarisan. Guru yang tak bertakwa, dia tak boleh melahirkan pelajar yang bertakwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu kata ulama, wa ghairu taqiyyin ya'murun nas bituqa ka tabibi yudawi wa tabibu maridu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang tak bertakwa, dia nak menyuruh orang bertakwa, seperti doktor yang merawat, doktor pun sakit. Satu orang pakcik, dia sakit kurak. Allah Muhammad pergi jumpa doktor. Bila masuk jumpa doktor, doktor pun tanya, pakcik sakit apa pakcik? Kurak doktor. Jadi pakcik pun kata kurak doktor. Doktor kata, mai tengok tangan pakcik. Masalah Sayyidina Muhammad. Pakcik pun suar tangan dia. Terkejut dia tengok-tengok tangan doktor pun kurak juga. Kalau macam ni tak jadi, kata dia. Macam mana nak merawat saya? Doktor pun kurak tu. Faham tak? Orang tak bertakwa tak boleh nak melahirkan orang bertakwa, melainkan dia mesti bertakwa juga. Guru yang tak sabar, macam mana dia nak melahirkan pelajar yang sabar, anak murid yang sabar?
Dia sendiri pun tak sabar. Bagaimana dia melahirkan pelajar yang sabar? Tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Tok Guru sendiri pun tak cinta kepada dunia, kalau Tok Guru ni sendiri cinta kepada dunia, dia boleh melahirkan pelajar yang tak cinta pada dunia? Tak boleh. Sebab akhlak ni adalah satu pemindahan, satu transfer, memindahkan perangai kepada anak murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian, maka tuan bayangkan macam mana akhlak generasi sahabat. Sebab tidak ada yang terhebat akhlak yang melakukan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi tersangat hebat sebab Tuhan sendiri yang sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad hebat sungguh akhlak engkau. Tuhan sendiri puji. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mendoakan Nabi, merahmati Nabi. Tak ada permulaan. Bila masa Allah mula merahmati Rasulullah, tak ada mula. Seperti mana Tuhan tu tak ada permulaan, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala telah memuji, telah merahmati Nabi sejak daripada tidak ada permulaan. Entah boleh faham tak tu? Tuhan kita ada mula ke? Tak ada. Kita ngaji sepak 20, bila kita ngaji bab qidam, makna la awwala lahu. Tuhan tak ada mula. Yang ada mula ni makhluk dia. Kita ada mula kita. Mula kita lah setitis mani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan tak ada mula. Itulah beza Allah dengan makhluk dia. Tentu ya perbezaan dia. Makhluk mana dicipta, Khalik mana pencipta, yang mencipta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala tak ada siapa yang buat dia. Kot ada orang tanya kot kalau dia Tuhan tak ada orang buat dia, kot dia buat dia apa? Faham tak? Kan dah tak ada siapa buat dia, kot dia buat dia sendiri kot. Betul kan tu? Dia sendiri pun tak buat dia. Tak ada siapa mencipta dia, dia sendiri pun tak cipta dia. Kok mana tu? Faham tak tu? Faham? Saya tak faham. Saya heran tuan faham. Allahu Akbar. Jadi ketidakpahaman itulah yang menyebabkan dia bernama Allah. Allah ni asal perkataannya hamzah lamha alaha. Apa dia makna dia? Alaha tu makna siapa yang kenal dia akan tercengang. Siapa kenal dia akan tercengang. Tercengang tu macam mana? Dia akan timbul persoalanan. Tu dia macam mana? Tuhan tak ada mula. Tuhan tak ada mula. Ketika tu kita akan tanya, tu dia macam mana? Tak tahu. Tak tahu. Sebab tu Tuhan ni dia bukan bahan cerita. Dia bukan benda cerita. Tuhan ialah rasa. No? Allah itulah rasa. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan tak dapat tengok dengan mata, telinga, semua panca indera tak boleh kesan. Cuma Tuhan dapat dikesan dengan panca indera yang 6, iaitu hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah kompleksnya Allah, begitulah uniknya dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berdoa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak
daripada tidak ada permulaannya dia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas nabi. Maka wahai orang-orang beriman, berselawatlah pada nabi dan ucapkan salam, dan ucapkanlah salam kepadanya. Okey, malaikat dah mula ni. Malaikat mula selawat kat nabi bila? Sejak Allah cipta dia. Tuhan selawat dekat nabi. Tuhan selawat kat nabi ada mula? Tak ada mula. Pasal dia sendiri pun tak ada mula. Boleh bayang nabi terang. Allahu akbar, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi keagungan nabi itu ialah satu bayangan agungnya Allah. Keagungan nabi itu, agungnya nabi itu adalah satu bayangan betapa agungnya Allah. Sepanjang para sahabat bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak pernah merasa hati dengan Rasulullah. Kita ni kalau nak hidup ni kita nak tiru Rasulullah kan. Berjuang dalam hidup untuk orang tak pernah berasa hati dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah orang yang paling berakhlak sekali. Dia akan usaha macam mana pun dia akan nak buat orang tak berasa dengan dia. Nak cakap direct orang berasa, dia kena kot jauh. Kalau orang Kedah kata cakap berlapik. Lepas bercakap tu, lepas lapik lagi. Orang tak berasa. Tu akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, siapa yang paling berakhlak, dia paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab akhlak, sebab cinta ni dia meniru. Cinta ni dia meniru. Seseorang murid, seperti mana yang saya sebutkan tadi, dia akan tertiru panggil tok guru dia. Tak mau tiru pun terikut panggil tok guru macam mana sekalipun. Lepas tu orang tanya, siapa tok guru dia? Bila sebut tok guru, sabit pun perangai macam tu ustaz dia, tok guru dia. Jadi kata kalau Nabi tu idola kita, mana apa? Kita tu dah Nabi, kita tu dah Rasulullah dah. Jangan salah faham, jangan ambil tang tu. Kalau kita cinta pada Nabi, kita tu dah macam kita tu dah Nabi dah. Nabi tak mana? Jangan salah faham lah. Luak kita tu dah dia dah. Luak kita tu dah dia dah. Baik tu bahasa dia, dalam hati kena ada Allah, di luar kita kena ada Ahmadi. Kita kena Ahmadi. Kita tu ialah dibangsakan kepada Ahmad. Tuan-tuan, kalau macam tu belajarlah akhlak. Akhlak dia bukan sakat kita belajar daripada buku. Kalau kita masih menceritakan dalam buku dan kitab, kita masih belum berakhlak. Sebab itu tasawuf ialah bukan dalam kitab. Tasawuf ialah yang kita praktikkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Untuk kata ulama, siapa bertambah tasawuf, bertambahlah akhlaknya. Semakin bertasawuf, semakin tinggi akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan Allah semakin baik, dengan orang semakin baik. Sebenarnya kalau nak cakap maudhu' ni, dia takkan habis seumur hidup kita. Sebab perjuangan hidup ialah perjuangan untuk mengaplikasikan akhlak dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang paling berakhlak sekali. Orang yang paling berakhlak sekali ialah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat cukup sekat tu. Mudah-mudahan insya-Allah, saya ingat tuan-tuan boleh terima, boleh faham. Alhamdulillah tak ada satu orang pun saya tengok tersengguk-sengguk. Alhamdulillah maknanya faham tu. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengusahakan akhlak ini semakin baik daripada sehari ke sehari, sehingga pada hari mati kita terbaik dalam seumur hidup kita. Pasal ukuran kita ialah keinsanan ini. Insan ni dia mulia bila mana dia telah menjadi insan kamil, insan yang sempurna. Insan yang sempurna adalah insan yang telah mencapai ketinggian akhlak
dalam diri dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatin, Allahumma nawwir qulubana bihidayatin, Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassul.